Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, video kali ini saya akan bercerita ataupun akan menerangkan berkenaan dengan array list. Okey, sebelum ni saya terangkan berkenaan dengan penggunaan array of object iaitu tanpa menggunakan array list. Array of object ini adalah contoh array of object yang kita telah gunakan. Okey, ini adalah contoh array of object. Okey, so kalau array of object ni dia punya kelemahan adalah kalau kita tentukan saiz objek ni adalah 3, so kita tak boleh kita dah tak boleh uh, memasukkan data lebih daripada 3 records ataupun 3 objek. Okay, berbanding dengan array list, dia adalah berbentuk dynamic. Array of object ini adalah berbentuk static. So bila size telah ditentukan, so kita dah tak boleh nak masukkan data lebih daripada saiz yang telah ditentukan. Berbanding dengan array list, dia punya size adalah dynamic, flexible. Okay. So ada kelas yang saya telah bina iaitu namanya student operation array list simple. Ini untuk yang simple saja contoh yang saya buat. Okay. Dia sama saja apa yang terdapat dalam student operation of object. Kita tengok perbezaan dia. Perbezaan. Okay. Pertama, kita tengok line pada student array of object. Ini kaedah kita nak menggunakan array of object. Okay. Kalau untuk array list, kita gunakan di sini. Ada perbezaannya. Okay. Nampak ini dengan yang ini. Itu gunanya array list. Lagi, size bagi array of object kita gunakan data field length, studs.length. Tetapi kalau array of object kita nak tentukan size, kita gunakan kita gunakan array list, kita gunakan stud.size untuk menentukan size. Size ni adalah method sebab dia ada kurungan. Tapi length ni bukan method, dia adalah data field. Okey. Itu yang membezakan. Okay, dari segi pengisytiharaan adalah berbeza. Kemudian dari segi menentukan size pun berbeza. Okey, menggunakan sini. Kemudian apa lagi? Okey, dari segi kita nak panggil nilai, kita nak display nilai. Sini kita gunakan studi.getMatrix. Untuk array list kita gunakan get I. Ada beza tak? Ada beza. Studs I dot ini digunakan studs dot get I. Yang get matrix sama je lah. Itu beza dah. Studs dot get I. Itu kita nak dapatkan index. Okay. Untuk kita nak display pada suatu nilai. Okay. Kemudian ini sama juga kita buat yang sebelum ni. Okay. Sama saja. Kemudian return type adalah array of object sebagai return type. Array of object sebagai return type. Yang ni saya gunakan array list sebagai return type. Okay, sama je. Okay. Kemudian so digunakan untuk kita nak panggil setter method, kita buat students bracket dot. Tapi kalau array list kita gunakan get. Apapun mesti kena gunakan get. Students.get. Get ni kita nak merujuk kepada indeks yang terdapat di dalam array list. Okay. Sama aja. Okay. Students 1 ini students.get 1. Okay. Kaedahnya. Array list. Kemudian declaration pun adalah berbeza.
Okay, ini declaration to array of object. Okay, ini adalah declaration untuk array list. Okay, untuk array list. Okay, kemudian ini kita nak sikit. Ini ada perbezaan sedikit. Kita nak apa? Kita nak simpan data dalam ini adalah kita nak simpan data dalam array of object. Yang ni kita nak simpan data dalam array array list. Okay, dalam array list. Okay, nak simpan data kita gunakan dot add. Kalau nak remove, nak delete kita gunakan dot remove. Sekarang dot add kita nak simpan data dalam array list. Sama juga. Ini kita add dengan menggunakan object reference variable yang kita create daripada kelas student. Okay, student.add stud1. Stud1 ni mempunyai record, mempunyai data berkenaan dengan merujuk kepada objek Kamal. Kemudian students.add stud2. Stud2 ni merujuk kepada objek yang mengandungi data berkenaan dengan Iman. Kemudian sama juga ini students.add stud3. Stud3 ni merujuk kepada objek yang mengandungi data berkenaan dengan Mazni. Okey. Ini semua sama saja. You boleh belajar in detail. Okey. Contoh kalau saya tunjuk di sini. Mana release? Okay. Ini adalah array list. Okay, seperti yang saya buat tadi. Di mana? Di sini. Okay, satu saja. Okay. Kamal. Okay, Kamal. Ini adalah cara declaration student. Okay, ini adalah object reference variable bagi kelas student, stud1, stud2 dan stud3. Bila kita buat stud1 equal to new student 1 Kamal 4.5, bermaksud stud1 ni akan merujuk kepada satu objek yang di-create. Okay. Kemudian students.add. Students ni adalah array list. Student ni adalah array. Kita nak simpan data dalam array list, kita gunakan students.add stud1. Apa maksudnya? Students.add kita nak simpan data dalam array list. Students, okay. Ini adalah yang kita sebut sebagai dynamic. Kalau ada satu record, akan ada satu index. Kalau ada dua record, akan ada dua index. Ada tiga record, ada tiga index. Okay, students kosong. Okay, maksud students.add stud1 kita akan masukkan dalam record yang pertama dalam array list. Okay, you akan bayangkan yang ni, you akan bayangkan seperti record ini. Okay, yang ni. Okay, dia akan merujuk kepada objek merujuk kepada objek yang ditunjuk oleh stud1. Okay, kemudian stud2 merujuk kepada objek yang baru di-create, iaitu yang dua-dua ni. Stud2 merujuk kepada objek ini. Okay, students.add stud2. So students bermaksud objek ni akan dimasukkan ke dalam array list, okay, pada indeks 1. Dia akan buat secara dynamic. Okay, students.add. So yang pada indeks 1 ni dia akan array list pada indeks 1 akan merujuk ke mana stud2 merujuk. Okay. Last sekali stud3. Okay. Stud3 akan merujuk kepada objek yang baru di-create yang mengandungi data berkenaan dengan Mazni. Okay, stud.add maksud objek akan students pada indeks array list pada indeks 2 ni akan merujuk kepada objek yang ditunjuk oleh stud3. Okay, itu maksudnya. Okay, last lagi dia akan jadi macam ni, begini. Okay, seperti biasa kalau kita nak display, kita gunakan get. Students.get kosong .get matrix sudah akan display 1. Students.get kosong get name sudah akan display Kamal. Students.get kosong get mark sudah akan display 40. Kemudian students.get 2. Student.get 2 .get matrix dia akan display 33.
Kemudian students.get2, students.get2. 2 ni adalah merujuk kepada selepas get parameter selepas get ni merujuk kepada index. Students.get2.marks akan display 80.5. Itu saja. Okay, yang lain semua samalah. Kalau you fahamkan array of object, insyaAllah you akan faham array list. Okay. Kemudian yang ni kita tengok perbezaan sedikit. Okay, perbezaan antara normal array of object dengan array list. Ini kita kaedah untuk kita nak store data. Ini array of object. Ini kita buat dalam satu baris. Ataupun nak pecahkan boleh, tak ada masalah. Boleh juga buat macam ni. Begini, tapi you kena declare dulu object reference variable. Okay, sama saja. Cuma sini dia gunakan object reference variable stud1, stud2 and stud3. Maksud stud0 akan merujuk ke mana? Stud1 merujuk. Kalau array list, dia gunakan add. Okay, add. Okay. Kemudian, ataupun you nak terus buat dalam satu baris, ini dalam dua baris, you boleh buat dalam satu baris. Sama juga. Yang ini sama seperti yang ini. Yang ini sama seperti yang ini. Cumanya bezanya dia ada guna object reference variable ataupun tidak. Ini tidak menggunakan object reference variable, ini menggunakan object reference variable. Ini menggunakan object reference variable, ini tidak menggunakan object reference variable, iaitu stud1, stud2 dan stud3. Okay, ini declaration dia ada beza lah. Okay, ini dalam satu baris. Sorry. Di mana declaration? Okay. Ini kaedah declaration. Okay, so digunakan ini array of object. Okay, ini array list. So digunakan array list. Array list ni adalah nama kelas. Okay, kemudian display data. Okay, display data untuk array of object digunakan students.kosong.getMetric. Tapi kalau array list students.getKosong. Kalau size array of object student.length. Kalau student list student.size. Okay, itu saja untuk kali ini. So saya dah complete bercerita berkaitan dengan array of object dan juga array list, getter method, setter method, constructor. Okay, so parameter pass by reference kita gunakan kelas sebagai parameter, primitive data type sebagai parameter, array list sebagai parameter, array of object pun sebagai parameter. Sama juga untuk return type. Okey, kita berhenti setakat dulu. Okey, dan sehingga kita berjumpa di kemudian hari. Assalamualaikum.